Definisi rasuah. Rasuah adalah tindakan tidak jujur atau penipuan oleh mereka yang berkuasa. Rasuah menawarkan, memberi atau menerima apa-apa yang bernilai dengan tujuan untuk mendorong seseorang untuk bertindak atau memberi penghargaan kepada seseorang kerana telah bertindak. Adalah penting untuk memahami bahawa perbuatan rasuah telah berlaku walaupun yang pertama, rasuah tidak berjaya, yang kedua, seseorang membenarkan atau memberi arahan untuk memberi rasuah tetapi tidak ada rasuah yang akhirnya ditawarkan atau dibayar. Apa-apa nilai merangkumi tidak terhad kepada yang pertama, wang tunai setara tunai kepada sijil atau kad hadiah, stok, harta peribadi dan andaian atau pengampunan hutang. Yang kedua, hadiah, makanan, hiburan dan juga perjalanan. Yang ketiga, sumbangan politik, sumbangan amal dan yang kelima, tawaran pekerjaan atau penghargaan. Kesalahan utama rasuah: meminta atau menerima rasuah di bawah Seksyen 16 dan 17A atau SPRM 2009. Sebagai contoh, Encik Ahmad bekerja sebagai polis trafik. Beliau meminta wang daripada pesalah jalan raya supaya dia tidak dikenakan saman. Yang kedua, menawar atau memberi suapan di bawah Seksyen 17B atau SPRM 2009. Wan Safia bekerja sebagai kontraktor pembinaan. Beliau menawarkan rasuah untuk mendapatkan tender sesuatu projek yang beliau inginkan. Seterusnya, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Tuntutan palsu boleh berlaku apabila seseorang mengemukakan tuntutan bayaran bagi sesuatu tugasan yang tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan berdasarkan garis panduan atau spesifikasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, tuntutan perjalanan dibuat ke atas perjalanan yang tidak dilakukan. Dalam kes seperti ini, biasanya dokumen palsu seperti risik bayaran dan lain-lain akan digunakan sebagai dokumen sokongan. Selain itu, ianya dibuat dengan sokongan dokumen palsu melalui perbuatan meminda dokumen perbelanjaan dengan meningkatkan kos di dalam dokumen berbanding kos sebenar yang digunakan. Kos yang dibelanjakan hanyalah RM5,000 contohnya, tetapi tuntutan yang dibuat adalah RM10,000. Seterusnya, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam Seksyen 23 Akta SPRM 2009, iaitu mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya atau sekutunya. Contohnya, setiap pentadbir badan sukan terikat sebagai badan awam dan setiap tindakan atau dana yang digunakan tidak boleh memberi faedah kepada diri sendiri dan ahli keluarga. Hal ini kerana sekecil-kecil tender pemasangan kemah dalam kejohanan sukan, jika diberikan kepada ahli keluarga adalah menjadi satu kesalahan mengikut Akta SPRM 2009. Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16, 17, 21 dan 23 Akta 694 apabila disabitkan boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu, atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Seterusnya, mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta 694 apabila disabitkan boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu, atau silap itu, atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Akta SPRM 2009 memperuntukkan kegagalan melaporkan rasuah merupakan satu kesalahan seperti berikut. Yang pertama, gagal melaporkan pemberian atau tawaran sopan di bawah Seksyen 25, 1 dan 2 Akta SPRM 2009. Denda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Kedua, gagal melaporkan permintaan atau memperoleh suapan di bawah Seksyen 25, 3 dan 4 Akta SPRM 2009. Denda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Pemberi maklumat dilindungi. Pemberi maklumat boleh dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Akta 711. Akta ini merupakan satu akta untuk menggalakkan pendedahan maklumat mengenai sebarang jenayah, rasuah atau salah laku lain. Akta ini akan memberi perlindungan kepada pemberi maklumat daripada sebarang tindakan memudaratkan akibat daripada pendedahan yang telah dibuat. Syarat-syarat perlindungan kepada pemberi maklumat ialah
Pemberi maklumat bersedia untuk mengenali SPRM. Pemberi maklumat hadir sendiri dan berjumpa dengan pegawai SPRM sama ada di pejabat atau mana-mana tempat. Jenis-jenis perlindungan ialah pemberi maklumat serta maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan kepada sesiapa pun termasuk semasa perbicaraan di mahkamah. Ini tertakluk di bawah Seksyen 7-1-A Akta SPRM 2010. Kemudian, pemberi maklumat tidak boleh dikenakan apa-apa tindakan sivil, jenayah atau tindakan tata tertib akibat daripada pendedahan tersebut. Ini di bawah Seksyen 7-1-C Akta APPM 2010. Seterusnya, pemberi maklumat melindungi daripada sebarang tindakan yang memudaratkan hasil tindak balas pendedahan yang telah dibuat. Ini tertakluk di bawah Seksyen 7-1-C Akta APPM 2010. Perlindungan turut diberikan kepada mereka yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan pemberi maklumat dan ini tertakluk di bawah Seksyen 7-3 Akta APPM 2010.